Nabi lalu itu Nabi pegang untuk pijak pada tangan, Nabi pegang pada tangan untuk datang, Nabi dia naik ke atas pentas, ke atas mimbar untuk menyampaikan khutbah. Tapi disebabkan Islam dah bertambah, masyarakat Islam dah bertambah, ubah suara sikit, diledakkan, dibuat satu tempat yang lain, mimbar yang lain untuk Nabi. Maka Nabi tak lalu dah. Apabila Nabi tak lalu pada satu hari Nabi nak sampaikan pidato dia, tak sampaikan khutbah dia, Nabi dengar, dan seluruh orang Islam di dalam Masjid Nabawi mendengar suara tangisan, suara tangisan. Dan saat Nabi menyampaikan khutbah, ada dengar suara tangisan. Makin lama makin kuat suara tangisan, makin lama makin kuat, makin bertaruh. Para sahabat mencari bayi mana menangis ni, cari punya cari tak jumpa mana ada bayi. Makin lama makin kuat, makin lama makin kuat. Maka sejarah Nabi tengok Nabi keluar, Nabi turun daripada mimbar. Apabila Nabi turun daripada mimbar, Nabi pergi kepada batang tamar tersebut, Nabi pegang batang tamar tersebut. Nabi tanya batang tamar tersebut, wahai batang tamar, wahai pokok tamar, kenapa batang tamar menangis? Kerana berpisah dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bukan berpisah jauh, berpisah cuma 8 hasta sahaja. Bukan berpisah 1430 tahun macam itu. Dia tak pernah keluar mata untuk mengenal Rasulullah. Batang tamar yang tidak ada perasaan asalnya, Allah jadikan kecintaan pada dia. Dia tak sanggup berpisah dengan Rasulullah walaupun cuma 8 hasta. Dan saat itu Nabi bagi pilihan pada dia, kamu nak hidup kekal di dunia tak mati-mati, atau nak bersama aku di dalam syurga. Maka batang tamar pilih untuk bersama Nabi di dalam syurga. Batang tamar boleh buat satu pilihan untuk bersama Rasulullah dalam syurga. Kita tak boleh buat pilihan untuk diri kita untuk bersama Rasulullah dalam syurga. Kenapa? Kerana kita tak dilatih dan tak melatih untuk mencintai Rasulullah. Itu jawapannya. Kita jauh daripada Rasulullah. Kita banyak dengan dunia yang penuh materialistik. Kita tinggalkan apa yang Rasul amanahkan kepada kita, yang Rasul pesan kepada kita, yang Rasul tinggalkan kepada kita, yang dua perkara, Al-Quran dan Sunnah Aku. Mungkin kita ambil Al-Quran, tapi kita ambil ayat, tengah ayat kita ambil, hak mana sesuai dengan kita, hak tak sesuai dengan kita, kita buat. Itu generasi kita. Adakah generasi yang macam ini layak untuk jadi umat Muhammad? Adakah generasi macam ini layak untuk bangkit pada masa nanti, untuk bernaung di bawah kalimah umat Muhammad? Sedangkan generasi inilah yang merosakkan Islam. Kadang-kadang kita rasa sedih tuan-tuan. Kalau seandainya dikumpulkan di pada masa nanti kelompok golongan umat Muhammad, Allah kategorikan nanti, katakan Allah kategori, ini para sahabat, ini para tabi'in, ini para tabi'in generasi. Allah buat generasi para sahabat jadi satu tempat, generasi tabi'in yang dididik oleh para sahabat satu tempat, generasi tabi'in yang dididik oleh para tabi'in satu tempat, dan generasi seterusnya sampailah generasi kita. Anggap-anggap tak mana kita dah letak muka kita pada masa tersebut. Kenapa? Kerana generasi kita lah generasi yang merosakkan agama. Generasi kita lah generasi yang mengaku Islam tapi memisahkan Islam dengan politik. Generasi kita lah generasi yang menghina para alim ulama. Yang Nabi kata, yang Nabi wariskan alim ulama ini sebagai pewaris para Nabi. Al-ulama warasatul anbiya. Nabi kata para alim ulama adalah pewaris para Nabi. Kita tolak, kita hina para alim ulama. Kita lebih nampak materialistik, kita lebih nampak pangkat dan darjah, datang dengan masjid, datang dengan pangkat, datuk dan tasri dan sebagainya.
Sana pasar raya, sini pasar raya. Pagi penuh, pagi masjid, buat besar-besar kosong tak ada orang. Inikah orang yang patut berbangga dipanggil khairul ummah, yang Allah Ta'ala kata sebaik-baik ummah, kuntum khairul ummah, kamu dijadikan sebaik-baik ummah. Ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf, yang mengeluarkan manusia, mengajak manusia kepada perkara-perkara yang baik, wa tanhauna 'anil munkar, dan mencegah kepada kemungkaran. Kita adalah generasi itu. Tapi generasi kita sekarang terbalik. Kita mengajak kepada kemungkaran dan kita mencegah kepada kebaikan. Kita terbalik dan kita berbangga dengan Islam. Aku beragama Islam. Dalam IC aku ada nama Islam. Tapi Islamnya kita di mana? Kalau sekadar nama saja Islam. Kalau sekadar nama saja Abdullah bin Abdul Manaf sebagai contoh. Tapi Islam tidak ada dalam diri kita. Yang kita bangga setiap tahun kita menyambut Maulid Rasul. Kita buat bermacam-macam. Buat jamuan besar-besaran, habiskan duit. Membazir. Perarakan. Pertandingan dan sebagainya. Tapi pengisian kecintaan tidak ada dalam jiwa kita. Sebab itu dalam konteks mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam, para ulama telah menggariskan 3 perkara untuk kita menanamkan, untuk kita memupuk kecintaan di dalam jiwa kita. Bagaimana kita nak memupukkan kecintaan kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam? Para alim ulama telah meletakkan 3 dasar. Yang pertama ialah berselawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu lambang kecintaan kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ulama telah sepakat bahawasanya kecintaan itu dinilai apabila kita dapat berselawat sekurang-kurangnya 300 kali sehari. Berselawat kepada Rasul 300 kali sehari, barulah diiktiraf sebagai mendapat kecintaan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Paling murah. Yang kedua, melambangkan cinta kita pada Rasul. Yang pertama selawat, yang kedua mengamalkan sunnah Rasul. Kita amalkan sunnah Rasul sebagai cara untuk kita persembahkan bahawasanya aku seorang umat Islam yang mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Aku amalkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi kata sallu kama ra'aitumuni usalli, Nabi ajar kepada sahabat, sallu kama ra'aitumuni usalli, sembahyanglah kamu sebagaimana kamu melihat aku sembahyang. Maka para sahabat melihat Nabi sembahyang. Para sahabat meriwayatkan hadis bagaimana takbir Rasul sallallahu alaihi wasallam, bagaimana qiyam Rasul sallallahu alaihi wasallam, bagaimana rukuk Rasul, bagaimana sujud Rasul. Itu kalau kita melihat dalam sebuah ibadah yang wajib. Kalau kita melihat dalam sebuah ibadah yang sunnah, kita melihat apa yang Nabi gemar. Nabi tak pernah tinggal witir, Nabi tak pernah tinggal duha, salat sunat duha, Nabi tak pernah tinggal. Kita melihat ini kegemaran Nabi, kita buat dalam kecintaan kita. Kerana kita nak persembahkan kecintaan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak payah kita nak ambil reason kenapa benda ni berlaku, kenapa Nabi buat. Kita nak bincang masalah reason, rasionalnya Nabi buat ini, rasionalnya Nabi buat ini. Kenapa Nabi buat ini? Oh, kerana Nabi buat ini bertempat dah masuk tu, sekarang dah tak sesuai. Kerana apa kita buat pendapat macam tu? Kerana kita melihat rasional. Kenapa buat ini? Ibnu Umar radhiyallahu anhu, anak Sayyidina Umar Al-Khattab, yang Sayyidina Aisyah kata, kalau tak lihat orang yang mengamalkan sunnah Rasul, orang yang cinta kepada Rasul, lihatlah kepada Ibnu Umar, lihatlah kepada Abdullah bin Umar. Ini kata-kata Sayyidatina Aisyah. Kalau tengok orang yang betul-betul cinta kepada Rasul, tengoklah kepada Abdullah bin Umar. Aisyah kata kepada para sahabat, kenapa? Kerana Sayyidina Abdullah bin Umar itu, Ibnu Umar, apa saja Nabi buat, dia tengok dia buat. Dia tak tahu, dia tak nak fikir apa rasional Nabi buat. Nabi apabila sampai ke
keluar daripada kota Madinah. Apabila Nabi masuk balik ke kota Madinah, sebelum Nabi masuk ke kota Madinah, Nabi berhenti di satu tempat. Nabi sembahyang sunat rakaat. Nabi apabila Nabi keluar daripada kota Madinah, apabila Nabi balik semula ke kota Madinah, sebelum masuk ke kota Madinah, Nabi turun daripada kuntanya sekejap. Nabi berjalan kaki. Nabi berjalan kaki 2-3 langkah, lepas tu Nabi naik balik. Lepas tu kita balik. Itu Nabi. Abdullah bin Umar tak pernah tanya apabila khadam dia satu hari menyembara sama dengan dia keluar Madinah. Apabila balik ke Madinah, Abdullah bin Umar turun daripada kuda. Kadang dia tanya, wahai tuan, kenapa tuan turun? Elok-elok tuan naik kuda, tak naik kuda tadi, sampai sini tuan turun. Dia jawab, dia kata, aku lihat Rasulullah turun di sini. Dan Rasulullah sembahyang di rakaat di sini. Dia tidak tanya, kenapa Rasulullah buat di situ? Dia tak pernah tanya. Apabila dia lihat saja apa yang Nabi buat, dia buat. Kerana itu kecintaan. Tak payah nak tanya rasionalnya apa. Kalau itu perbuatan Nabi, maka itulah apa yang kita buat. Kerana apa? Itu lambang kecintaan kita. Lambang kecintaan kita pada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tak payah tanya apa rasionalnya. Makan dalam talam. Nampak macam gigi saja gigi dah makan dalam talam. Dahlah kita ada musuh penghinaan. Kita ditanya rasional. Kalau kita betul cinta kepada sunnah, kita aman. Takkan. Kalau kita tahu ini adalah sunnah, kita aman. Tak payah nak tanya rasional atau rasional. Ini gambar kecintaan yang perlu sematkan dalam dada. Dapat saja hadis, sama ada dalam konteks hadis wajib pada ibadah ataupun sunat pada ibadah, kita tahu itu adalah minat Nabi, kita buat kerana itu lambang kecintaan kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, kita nak persembahkan cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga ialah mencintai orang yang Nabi cinta. Orang yang Nabi cinta, kita cinta. Kita kena cinta kepada manusia-manusia yang Nabi cinta kepadanya. Yang Nabi cinta, kita nak tengok cinta Nabi itu, kita tengok di mana? Kita tengok dalam hadis-hadis dia. Nabi cintakan kepada orang yang menuntut ilmu. Satu hari Nabi masuk ke Masjid Nabawi. Nabi bertengok 2 kelompok sahabat. Satu kelompok sahabat sedang membaca Al-Quran. Satu kelompok sahabat sedang membincang masalah ini. Nabi tanya, wahai sahabat semua, kamu sedang buat apa? Sahabat kata, yang puak-puak yang sedang membaca Al-Quran. Puak-puak ni kata, ya Rasulullah, kami sedang membaca Al-Quran. Tilawat Al-Quran. Nabi tanya, kamu sedang apa ni? Kepada sahabat semuanya. Sahabat kata, ya Rasulullah, kami sedang berbincang masalah fiqh, masalah ilmu. Nabi duduk dalam majlis ilmu. Nabi tinggalkan majlis Al-Quran. Kenapa? Karena Nabi cintakan majlis ilmu. Apabila Nabi cintakan pada majlis ilmu, bermakna Nabi cintakan pada orang-orang yang datang dalam majlis ilmu. Nabi sayang kepada majlis ilmu. Maka kita lihat ini kecintaan Rasul. Nabi cintakan kepada para alim ulama. Sehingga kan Nabi kata, kun alimah, jadilah kamu orang alim. Awal alimah, ataupun orang yang belajar. Nabi cintakan orang belajar. Awal mustami'an, ataupun kamu jadi orang yang mendengar. Nabi cinta kepada orang mendengar. Awal muhabbat, atau kamu jadi golongan yang cintakan fi sabilillah. Nabi cinta kepada 4 golongan. Sehingga kan Nabi kata, al-ilmu bita'allum, ilmu itu kena belajar. Nabi beri galakan kepada kita, bukan galakan sunat, tapi galakan wajib belajar. Menuntut ilmu fardu ain itu wajib. Talabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu fardu kepada setiap orang Islam. Ini hadis Rasulullah. Ulama sepakat melihat hadis ini, ulama kata menuntut ilmu hukum yang wajib, bukan sunat.
bukan makruh, bukan harus, wajib. Apabila kita melihat itu, kita menanam, kita tahu Nabi Nuh benar ni, Nabi suruh tak kita. Kalau kita boleh menghormati, ajakkan bapa kita, mak kita, anak besar nanti jadi orang baik yang belajar dari tadi. Kita tahu cara mak kita, kita belajar. Kenapa? Kita cinta kat mak kita. Kerana kita cinta kat mak kita. Isteri kata abang kerja sungguh-sungguh ya bang, kita renovate rumah kita begini, biar anak kita nanti apabila tak bersama subsistan, duit akaunnya banyak. Kita kerja sungguh-sungguh menyahut cabaran isteri kita. Kenapa? Kerana kita cinta isteri dan anak-anak kita. Kita tahu cabaran kerana cinta kita kepada keluarga kita. Tapi dalam waktu yang sama, kita lupa apa yang Allah Ta'ala kata dalam Al-Quran. Allah Ta'ala kata, "Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa 'ashiratukum wa amwalun iqtartumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilakum min Allah wa rasulih wa jihadin fi sabilillah fatarabbasu," kata Allah, "hatta ya'ti Allah bi amrihi wallahu la yahdil qaumal fasiqin." Surah At-Taubah ayat 24 kata Allah, katakanlah wahai Muhammad dalam ayat ini, jika bapa-bapa kamu, anak-anak kamu, saudara-saudara kamu, isteri-isteri kamu, kaum keluarga kamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu bimbang akan rugi, dan tempat tinggal yang kamu sukai adalah lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasulnya. Ini Allah bagi warning. Dan berjihad di jalannya. Berjihad datang surah belajar di jihad itu. Datang surah menuntut ilmu di jihad, bukan jihad. Jihad namanya. Maka Allah kata warning, Allah bagi warning dalam ayat ini. Fatarabbasu, kata Allah, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya. Allah dah bagi warning. Allah dah bagi warning kat kita. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa 'ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilakum min Allah wa rasulih. Allah dah bagi jelas. Allah dah bagi penerangan yang cukup jelas. Kalau kita dengar atau kita faham warning yang Allah beri tentang kecintaan. Allah kata kalau sekiranya bapa-bapa kamu, anak-anak kamu, saudara-saudara kamu, yakni adik-adik kamu, isteri-isteri kamu, kaum keluarga kamu, harta kekayaan kamu, perniagaan yang kamu bimbang, yang kita keluar hari-hari, bimbang kita ada perniagaan, takut keluar-keluar balik malam sikit lewat, takut tak laku, tutup lambat sikit, pukul 10 baru tutup, tak apalah, tak pergi surau pun, bimbang, takut perniagaan kita jatuh merugi. Kenapa? Kerana cinta tersebut itu. Kata Allah, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusan. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Maknanya, kalau meletakkan kecintaan kita kepada apa yang ditetapkan ini, maka fasik kita tuan-tuan. Fasik kita. Kerana apa? Kerana kita mendahului isteri kita, anak-anak kita lebih daripada Allah, lebih daripada Rasulullah. Kita cintakan kepada yang itu lebih daripada cinta kepada Allah dan Rasulnya. Terang-terang, jelas dan nyata. Bukan saya kata, Allah kata dalam ayat. Fasik. Ingat tuan-tuan, kita tanya diri kita, di mana kecintaan kita kepada Allah dan Rasul? Di mana kecintaan kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam? Berbalokah kita hidup yang cuma sementara ni? Kalau seandainya kita bangkit di akhirat nanti, takut-takut kita tak jadi umat Muhammad. Kenapa? Kerana kita hidup di dunia pun kita ambil title saja sebagai umat Muhammad, tapi kehidupan kita bukan kehidupan umat Muhammad. Kehidupan kita bukan kehidupan orang Islam yang
Kita hidup dalam suasana yang penuh dengan Yahudi dan Kristian. Kita hidup dalam suasana yang tak ubah macam Yahudi dan Kristian. Sedangkan Allah dah bagi warning kat kita. Walam tarda ankal yahuda walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Kata Allah. Walam tarda, kata Allah, tidak akan meredai orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara. Orang Yahudi dan orang Nasrani dan orang Kristian tak akan setuju, tak akan suka pada orang Islam. Hatta tattabi'a millatahum, sehingga mana orang Islam ini mengikut millah mereka. Millah ni apa? Millah ini ialah cara hidup mereka. Kita hidup dalam millah orang Yahudi dan Kristian. Apa millah? Kita jangan melihat millah ini pakaian saja. Sistem yang kita amalkan sekarang ini adalah sistem Yahudi dan Kristian. Yang kita agung-agungkan, yang kita ambil sistem Islam, kita tak. Sama ada sistem pendidikan, sistem apa sekalipun, sistem politik, sistem pentadbiran, sistem pemerintahan, semua sistem Yahudi dan Kristian. Sistem Islam kita simpan, letak atas rak cantik-cantik. Ini resam Osmani, ini imlak, ini cara lama, di Quran ada laku sama. Itu sistem kita yang kita simpan, yang Allah bagi manual kita melalui Rasul yang untuk kita amalkan. Apabila kita tak amalkan, kita simpan. Kita ambil sistem Yahudi, kita ambil sistem Kristian, kita amalkan dalam kehidupan kita. Maka kita tanya diri kita, cintakah aku pada Rasul sallallahu alaihi wasallam? Kalau aku cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita tanya, bagaimana aku nak persembahkan kecintaan aku? Kita tanya, bagaimana? Kalau kita tak dapat persembahkan, kita tanya, kenapa aku tak dapat persembahkan kecintaan aku kepada Rasul? Apa halangan-halangan? Di mana kekurangan aku? Mungkin aku jahil, mungkin aku tak ada ilmu. Kalau kita tidak ada ilmu, datang belajar untuk mengenal ilmu. Kerana ilmu itu cahaya, Rasul itu cahaya, Allah itu cahaya, Al-Quran itu cahaya. 4 perkara dalam Al-Quran yang Allah kata nur, cahaya itu. Allah nur, cahaya. Al-Quran nur, cahaya. Rasul nur, cahaya. Cahaya. Kita kena jelas tentang cahaya petunjuk yang Allah nak berikan kepada kita. Dengan ilmu, nur, cahaya. Dengan ilmu kita boleh berjalan dalam keadaan selamat. Kerana apa? Ilmu menyelamatkan kita daripada kita sesat di atas dunia ini. Al-Quran, petunjuk perlembagaan hidup kita, nur, cahaya. Tapi kenapa ramai jadi macam ni? Kerana apa? Kerana ramai di kalangan kita, generasi kita adalah generasi yang jauh daripada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka itulah kita cuba untuk mengubah persepsi kita terhadap Maulid Rasul. Kita jangan melihat Maulid Rasul ini cuma disambut pada bulan Rabiul Awal sahaja. Kita cuba untuk aplikasikan Maulid Rasul ini, kecintaan kita pada Rasul ini dalam seluruh hidup kita. Setiap hari, setiap saat, setiap kehidupan kita. Sama ada kehidupan berumah tangga, kita amalkan hidup rumah tangga cara Rasulullah. Makan kita cara Rasulullah. Bergaul kita cara Rasulullah. Bekerja kita cara Rasulullah. Berkomunikasi kita cara Rasulullah. Kalau kita memimpin, kita memimpin cara Rasulullah. Karena Rasul itu adalah nur, cahaya, petunjuk kepada kita. Rasanya cukuplah setakat itu dalam pertemuan kita pada kali ini. Dan sebelum saya tutup majlis ilmu pada malam ini, barang ada soalan untuk kita bincang, kongsikan. Kalau ada soalan untuk pengalaman hidup macam mana. Cik Wan, insyaAllah.
Terima kasih. Ada soalan yang menarik daripada saudara kita. Jadi kita ditanya tentang imam solat kita, imam kita kalau sembahyang tiba-tiba dia berpijak kaki. Batal tak sembahyang? Sembahyang batal. Soalan ni saya kali ketiga saya nak jawab. Tapi bukan kat sini lah, ada surau lain pada masjid lain. Kalau seandainya imam, kita melihat imam tak kira dah terpijak dan cicak ke, ataupun dan cicak jatuh ke, atau baju dia ke, kita tengok belakang, maka cara dia orang belakang kena mufarakah. Sebab imam dah terbatal. Pak Bilal ataupun imam dua kena rampas puasa, keluar imam, bagi tahu kepada imam yang dia dah batal, dia ada faedah. Kalau supaya bagi maaf, imam dua ataupun Pak Bilal dia kena keluar, dia ada faedah dia. Mungkin tuan-tuan tak kusuk lagi, tak kusuk lagi masalah rapat katakan lupa dia, okey baik, lupa dia ada kaedah dia. Dia ada kaedah dia, maknanya kalau imam, kadang-kadang kita tengok imam tu ada tercicak. Kita pasal imam tu ada tercicak, hak belakang imam dua atau Pak Bilal dia kena keluar depan. Keluar depan. Kalau keluar depan, Pak Imam kena tahu bahawasanya dia dah batal. Dan makmum selamat. Makmum selamat. Kalau naisnya saja yang tengok nampak tu, dia kena mufarakah, baru dia selamat. Kalau dia tak mufarakah, dia tak selamat, dia kena batal. Hak lain habis nanti kita tengok macam mana. Habis nanti hak seorang ni bagi tahu Pak Imam. Pak Imam kena istihadat. Okey baiklah semua, saya bukan sembahyang tadi batal. Batal sudah. Bukan Pak Imam saja batal, semua jemaah batal. Itu dia. Sebab tu cara dia apabila Pak Imam batal, Pak Bilal belakang kena rapat puasa. Cara rapat puasa dia kena keluar depan, seimbang dengan Pak Imam. Dan Pak Imam dia kena tahu apabila Pak Bilal tu sudah dia, maknanya dia batal atau jangan berada terhambur kat Pak Imam. Pahal kau keluar, hambur ke Pak Imam, angkat Pak Bilal dia. Tak, maknanya dia dah batal, dia kena keluar. Ini dia ada kursus. Kalau boleh kena adakan kursus. Kadang-kadang orang tanya saya, kalau kita batal macam mana Ustaz? Kita dah tiba-tiba saf, tiba-tiba kita batal, sembahyang kita batal, macam mana nak keluar? Kalau Pak Imam senang nak keluar, sebab dia ada tingkap ke depan kan, ada beberapa tingkap. Kalau Pak Imam ni orang bawah ni, macam mana nak keluar? Keluar ialah dengan cara terus saja keluar. Dia pusing belakang, dia kaedah dia, kalau mengikut kaedah dia, kalau Pak Imam batal, Pak Imam pusing, Pak Imam kena tegur hidung. Tegur hidung dia, orang belakang tengok macam ni. Kalau Pak Imam pusing, tegur hidung, maknanya Pak Imam bagi syarat dia batal. Apabila dia batal, dua saf belakang itu kena tarik kaki. Dia sebelah kanan, dia tarik kaki kiri, bagi ruang. Dia sebelah kiri, tarik kaki kanan, buka ruang. Mana apabila buka ruang, dia akan buka ruang, Pak Imam keluar saja. Terus keluar. Begitu juga dengan kita. Kalau kita batal, jangan duduk situ. Kalau duduk situ, orang semua yang putus saf, kita kena keluar. Jangan keluar, kita pusing belakang, bagi tahu orang belakang kita batal. Tekuk hidung. Jangan orang belakang tarik apa hal betul-betul tahu. Ketekuk hidung, yang belakang dia kena tarik. Kalau boleh buat susu tuan-tuan. Dalam masalah ni buat susu. Tentang tasir saudara. Tak kira dah tentang saya pun siapa pun tak kisah lah orang yang paling tak ada. Kalau di syarat dua tu saya buat khusus. Dan dua sini saya buat khusus tasir saudara. Saya buat khusus. Di syarat saya buat khusus tasir saudara. Kalau nak buat khusus pun boleh buat khusus. Atau hari datang ramai-ramai kita belajar semayang. Sebab semayang ni sebenarnya banyak sama-sama. Kadang-kadang kita buat orang perempuan bertegur tak jadi. Saya berapa kali dalam ceramah saya selalu tegur kaki belakang, tolong tekan, perut ibu jari masa sujud. Ramai dalam semayang tak tekan kaki. Masa sujud 7 anggota kena rapat, dahi 1, tapak tangan 2, lutut 2 lutut, 5, 2 perut ibu jari, kaki. Itu adalah anggota rukun sujud. Tak cukup, tak sah sujud. Tak sah sujud, tak sah semayang. Kadang-kadang satu terangkat, satu terangkat dengan kawan. Cakap dengan kawan, keluar dulu, kawan yang minum kan. Kita turun semayang. Dalam dulu kita.
Tak sah mayat itu. Tak cukup anggota 7, anggota 10. Kaki itu nama yang gantung. Jangan ingat tu apabila bersentuh macam tu, bersentuh. Sekurang-kurangnya perut ibu jari kaki. Perut ibu jari sini tuan-tuan. Sini bukan perut. Ulama bersisi pendapat sini bukan perut. Kalau kita tu hujung tu cacar macam tu, pancang macam tu, bukan perut. Sengitkan sikit supaya berlaku perut. Itu tekan sikit. Walaupun tak tekan sangat, tekan sikit. Tapi kalau ada masalah, jari patah apa tu tulang untuk, itu dimaafkan. Jangan boleh tekan dulu sampai keluar kamu. Itu dimaafkan. Ini masalah. Kadang-kadang tak faham. Tak faham. Kadang-kadang kan ahli surau, kaki surau, dia selalu ada sekali. Kadang-kadang kita sedih dengan Allah, sedihnya dia ni rajin semayang. Surau selalu ada. Tapi semayang Tuhan tak terima. Dia sedih. Kita tu berlaku sedih, tegur berapa kali tegur. Tapi sebab apa? Sebab tabiat. Lama sangat buat macam tu, kita ingat. Nak sujud tu ingat. Nak sujud kita, nak sujud tu kita ingat. Oh, mati pada perbuatan kita. Sebab apa? Benda tu berlaku. Kerana tabiat kita. Dan mungkin kerana kita terlalu khusyuk semayang. Terlalu khusyuk. Sedar-sedar tahiyat. Tak tahu berapa rakyat. Itu terlalu khusyuk. Tak sedar. Ramai yang macam. Lepas tu konsultasi solat tu perlu di luar. Tak ramai orang di luar sana. Kadang-kadang kalau semayang mohon, angkat takbir macam-macam ada. Asromen, pada sekomen, pada tolong umbak, pada Allah. Ya asromen, Allah. Macam-macam. Pusing, melajak mana, kita tahu. Pondok mana, pesantren mana, kita tahu. Edisi, takbir macam-macam. Kalau kita bincang panjang, insyaAllah kalau kita ada tak pasal buat, boleh. Takkan salah panggil siapa-siapa pun ramai boleh panggil insyaAllah. Untuk khusus tahsin solat. Kalau dia tak kuasa tak nak buat, minta supaya dia buat. Dia tak nak buat juga pasti. Tentu, ini benda penting kamu main-main pas solat ni. Awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu yawm al-qiyamah as-salat. Nabi dia kata, benda pertama yang akan dihisab di akhirat nanti ialah sembahyang. Fa idza salaha salaha sa'irul amal. Bila sembahyang tu baik, Nabi kata seluruh amalan yang lain Allah kira baik. Allah tak cek baik tak, dia bawa. Wa idza fasada kata Rasul, apabila sembahyang tu rosak, fasada sa'irul amal, maka amalan lain tak bawa tuan-tuan. Allah tak tengok. Kalau sembahyang tu rosak, Allah tak tengok amalan lain. Percuma saja. Sebab sembahyang tu rosak. Yang jadi masalahnya, apabila tak tengok, bangkat tak bawa, ambil kita campurkan aku. Sembahyang. As-salat limajuddin, Nabi kata Rasulullah. Sembahyang itu tiap kamu. Faman aqamaha faqad aqamati. Siapa yang mendirikan sembahyang, dia telah mendirikan agama. Ingat, sembahyang tiap agama. Bukan benda main-main sembahyang. Kita kena perincikan sembahyang. Jangan sebab sembahyang sekarang ni dah main sembahyang ikut-ikutan. Ikut-ikutan, main seronok sembahyang. Pemaknaan ni macam mana? Pergerakan anggota besar yang menyebabkan batas sembahyang ni macam mana? Kita kena sedar ni. Jangan kerana kita jahil menyebabkan sembahyang kita rosak. Kalau kita rasa kita boleh lepas, kita berhujah kepada Allah tak apa. Kita kata kita datang surah, ya Allah datang, kita tak mahu banyak. Apa pula nak kira pasal? Apa nak kebatas sembahyang tak? Aku ni orang ni, Pak Mamat, kita kan makhluk dia ada, isyak tak ada, subuh tak ada, aku ni jatuh ya Allah. Boleh kita berhujah kepada Allah. Kalau kita rasa boleh berhujah kepada Allah, silakan. Takut-takut Allah kata kamu ada upaya untuk belajar. Kenapa kamu tak belajar? Aku hujah untuk Allah bagi kamu. Kamu ada upaya untuk belajar. Aku bagi rezeki pada kamu, banyak rezeki. Kita boleh tukar rumah boleh rezeki, takkan bayar tadi itu tak boleh. Takkan datang surau tak bayar satu sen pun tak boleh. Kalau kita rasa kita berhujah, silakan. Kalau rasa tak boleh berhujah, belajar. Mudah-mudahan dengan belajar kita dapat memperelokkan amalan. Ni pasal tak cicak. Saya dengar satu tempat. Dia kata tak cicak, tak batal. Tak tahu dah yang cicak mana. Nama dia tahid ke? Nama dia tahid. Tahid dia tak batal satu, dia tahid minyak. Tahid lain semua batal. Tahid lain semua batal. Dia tak tahu dah. Nama dia tak cicak. Kalau agak-agak lah. Kalau anak kita ambil tak cicak letak tak lidah dia mana kita ni. Agak muntah. Kita muntah dulu sebelum dia muntah. Maknanya benda terjiji. Tidak ada kemaafan dalam Allah.
Walaupun ada pendapat-pendapat yang mengatakan batal, yang mengatakan tak batal, tapi saya berpegang dengan hujah batal. Tapi kalau tuan-tuan nak pegang dengan hujah tak batal, tak ada masalah. Kan? Kata ada ustaz kata tak batal, ustaz kata okey, tak masalah, tak masalah, okey, tak masalah. Cuma saya berhati-hati. Saya punya prinsip sebab saya belajar ke pondok pun batal. Sebab pernah berlaku kat guru pondok saya. Itu saya cakap pengalaman kan. Pengalaman pernah berlaku pada guru pondok saya. Lepas sembahyang dia punya hijab kat kaki. Lepas tu dia umur dan istirahat. Kita sembahyang tadi kena ulang balik. Saya pijak hijab. Pernah berlaku satu ketika di suatu masa. Yang baik kepada Allah segala kemampuan itu kepada saya sendiri. Terima kasih kepada yang bertanya semoga dapat untuk kita semua. Jadi kita akhiri majlis kita dengan doa insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa an walidina wa an mashayikhina wa an jami'al muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina ya Allah bi su'il khatimah. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwarta al-ardha bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din. Allahumma faqihna fid din. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa ihdina siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين واجعلنا من عبادك الصالحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. آمين. تقبل الله منا ومنكم. Kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarat dan salawat. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallah.